معاشر المسلمين رحمكم الله، وفقني وإياكم بما فيه ويرضى. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. Sidang jemaat yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu berkata pada sahabatmu, diamlah, padahal khatib sedang membaca khutbah, maka sesungguhnya sia-sialah pahalanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini
marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita akan memperolehi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Khutbah pada hari ini akan menjurus kepada penyelesaian permasalahan dadah yang bertajuk Komuniti Bebas Dadah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita mendepani dengan permasalahan sosial yang semakin lama semakin membimbangkan. Semakin lama semakin parah. Antara perkara yang menyumbang kepada permasalahan ini adalah penyalahgunaan dadah. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan, sehingga tahun 2020 terdapat lebih 140,000 orang penagih dadah, di mana hampir 80% adalah orang yang beragama Islam. Kerajaan telah membelanjakan ratusan juta ringgit untuk menangani masalah ini, termasuk dengan membina pusat-pusat pemulihan serta menggalakkan penubuhan pusat pemulihan persendirian, di samping menjalankan kempen pendidikan, pencegahan dan kesedaran terhadap orang ramai. Namun usaha-usaha ini sehingga sekarang belum menampakkan hasil yang membanggakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak kajian menunjukkan bahawa gejala penyalahgunaan dadah ini berpunca daripada masalah institusi kekeluargaan yang tidak harmoni, yang porak-poranda. Andai perkara ini tidak diatasi dan ianya berterusan, maka maruah dan nama baik keluarga akan terjejas. Keluarga akan terbeban kerana terpaksa menanggung perbelanjaan rawatan, bahkan menghabiskan banyak masa dan tenaga untuk menjaga penagih tersebut. Akhirnya berlakulah perceraian, keganasan rumah tangga yang menyebabkan anak-anak terbiar dan kesannya mengundang kepada masalah sosial yang lain. Kesan yang lebih teruk lagi adalah ketenteraman awam, masalah jenayah-jenayah yang lain yang berpunca daripada dadah. Contohnya masalah rompakan, samun, pecah rumah yang berlaku pada hari ini adalah kesan rentetan daripada masalah dadah. Apabila mereka yang terlibat dengan dadah terpaksa mendapatkan bahan tersebut, wang tidak ada, maka mereka mula memikirkan mencari jalan-jalan yang tidak betul untuk mendapatkan wang, sama ada mencuri, memecah masjid, tabung masjid menjadi mangsa, motosikal dicuri dan sebagainya. Inilah adalah kesan rantaian daripada masalah dadah ini. Walau bagaimanapun, masih belum terlambat bagi ahli keluarga untuk bertindak dan mengatasi masalah ini, membebaskan setiap ahli keluarga yang terlibat untuk bebas daripada masalah ini, untuk menjaga ahli keluarga daripada terbabit dalam kancah yang membinasakan ini. Antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh keluarga, ketua keluarga bagi mengatasi masalah ini, bagi mengawasi anak-anak daripada terjebak dalam masalah dadah ini, antaranya yang pertama, memperkukuhkan, menanam pegangan akidah yang betul kepada anak-anak. Berikan akhlak yang baik kepada anak-anak. Terapkan dengan ilmu pengetahuan. Terapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapkan cinta kepada agama. Dengan akhlak yang mulia, dengan pegangan agama yang baik, insya-Allah gejala yang tidak sihat ini akan dapat dihindari dan diatasi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan
min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh, yang melakukan amal kebaikan, sama ada di kalangan lelaki maupun perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kami Allah akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang lebih baik. Dengan amal soleh, dengan keimanan, Allah memberi jaminan akan membantu kehidupan individu tersebut ke arah kehidupan yang lebih baik. Sesungguhnya kata Allah, kami akan balasi mereka ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahawa segala perkara yang keji dan mungkar di dunia ini akan dapat dicegah, akan dapat diatasi sepenuhnya melalui amalan membaca Al-Quran, amalan mempelajari Al-Quran, amalan menekuni dan memahami Al-Quran. Juga dengan amalan solat, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana amalan-amalan ini pasti akan memberi faedah, akan memberi kesan yang baik kepada jiwa seseorang. Kesan yang baik ini akhirnya akan membantu sehingga dapat terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran dan dirikan salat. Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Antara langkah yang kedua yang boleh diambil oleh ahli keluarga, iaitu menjalinkan hubungan yang baik sesama ahli keluarga. Hubungan harmoni antara ibu dan ayah. Hubungan yang baik antara ibu, ayah dan anak-anak dan seluruh ahli keluarga. Ianya sikap mengambil peduli, mengambil kisah terhadap permasalahan sosial ini perlu dikukuhkan juga dalam masyarakat. Tindakan segera perlu diambil oleh ketua keluarga jika anak mereka terlibat ataupun dapat dihidu punca-punca mereka mula terbabit dengan gejala yang tidak baik ini. Juga peranan yang dimainkan oleh masyarakat, sentiasa cakna dan ambil peduli terhadap masyarakat yang terbabit, remaja yang terbabit dengan masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sesiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, dengan kuasa yang dia ada. Kalau pemimpin masyarakat, mungkin dengan kuasa yang dia ada, dia boleh membantu untuk membenteras. Juga peringkat kerajaan yang boleh menangani masalah ini. Kalau tidak ada kemampuan di sudut kekuasaan, maka dengan lidah berikan nasihat kepada mereka, berikan tunjuk ajar kepada mereka dengan kata-kata yang membimbing mereka agar terhindar daripada masalah ini, hingga mereka dapat berhenti daripada gejala ini. Dan jika tidak mampu juga, maka cegahlah dengan hatimu, iaitu ada perasaan benci, tidak suka kepada perbuatan mungkar tersebut, dan benci dalam hati ini merupakan selemah-lemah iman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiganya yang boleh diambil untuk menangani masalah ini, iaitu ibu bapa hendaklah sentiasa membentuk peribadi anak dengan pendidikan Islam, pendidikan akhlak yang mulia. Diterapkan akhlak ini semasa mereka kecil lagi. Tunjukkan kepada mereka contoh yang baik. Hindarkan, berikan nasihat, berikan peringatan kepada mereka agar memilih kawan yang betul. Kerana kesan besar hari ini berpunca daripada kawan. Silap pilih kawan, maka bencanalah hidup remaja tersebut. Firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sebagai panduan kepada para ibu bapa supaya menekankan pendidikan kepada anak-anak. Kata Nabi, muru auladakum bis-salah hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anak kamu mendirikan salat ketika mana mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan salat ketika mana mereka berusia 10 tahun. Pukul ini adalah pukul mengajar, bukan pukul mendera. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji'. Dan ketika mana mereka berusia 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka di antara anak lelaki dan anak perempuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dan yang keempatnya, ibu bapa hendaklah menjadi contoh yang baik di sudut tutur bicara, di sudut tingkah laku, pamerkan tingkah laku yang baik kepada anak-anak. Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ahli keluarga terpelihara, terlindung daripada terbabit dengan gejala yang tidak sihat ini. Amalkan solat bersama mereka, baca doa supaya mereka dengar doa-doa yang baik untuk anak-anak. Firman Allah Subhanahu wa taala, antara doa yang boleh diamalkan supaya lahir keluarga yang harmoni, anak-anak yang baik, Allah ajar Rabbana, doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami daripada pasangan-pasangan kami, zuriat keturunan kami yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Ini antara doa yang boleh diajarkan. Dan kepada anak-anak muda, kepada remaja-remaja yang berada di usia belasan tahun, usia yang tinggi sikap untuk mencuba benda-benda baru, maka berhati-hatilah. Pilihlah kawan yang betul. Kerana apabila berada di usia belasan tahun ini, pengaruh yang paling kuat yang meninggalkan kesan kepada anak-anak remaja adalah kawan-kawan. Ketika itu ibu bapa tidak mampu lagi memberi ataupun membentuk mereka, tetapi kesan yang lebih mendalam adalah daripada kawan-kawan. Pilihlah kawan-kawan yang baik. Lihatlah, sebenarnya kita bukan hidup untuk 2-3 hari, tetapi kita akan hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Panjang lagi masa kita untuk hidup. Maka binalah pribadi kita daripada usia yang muda. Ini peranan kepada anak-anak muda, remaja-remaja. Berusahalah untuk memilih kawan yang betul. Berusahalah untuk memilih, mencari ilmu sebagai bekalan untuk hari kemudian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, antara kesimpulan yang kita dapat buat adalah umat Islam hendaklah yakin bahawa berpegang kepada akidah syariah dan akhlak yang baik adalah menjadi kunci kepada pembentukan keluarga yang baik, keluarga yang bebas daripada masalah dadah. Yang kedua, umat Islam hendaklah berperanan untuk menangani masalah ini, mengambil sikap peduli dan cakna kepada apa yang berlaku di persekitaran mereka. Dan yang ketiga, peranan yang besar perlu dimainkan oleh kedua ibu bapa, ketua keluarga untuk mengawasi dan memberi pendidikan yang secukupnya kepada anak-anak supaya mereka terselamat daripada terjebak kepada masalah dadah yang akhirnya akan mengundang kehancuran kepada keluarga, masyarakat dan negara. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada neraka, daripada perkara-perkara yang boleh menjerumus ke dalam neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu berhala. Dan dalamnya ada malaikat yang kasar tindakannya. Mereka tidak pernah menderhakai Allah,
terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka melakukan apa yang disuruh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم بنفسي بتقوى الله ونفسي بتقوى الله العزيز العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده تنكو شريف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.